Okey guys, dalam video hari ini kita akan buat ulang kaji soalan-soalan tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 yang popular dalam SPM lah, ya, dalam SPM matematik ya. So, mari kita cuba buat soalan ni. So, cuba nombor 1, sebelum saya bagi jawapan, sebelum saya ajar, cuba awak pause dan cuba sendiri dulu. Okey. So, mari kita buat soalan ni bersama-sama. So, 4M saya salin soalan dulu. Alright, so dalam mana-mana soalan yang ada penyebut macam ini, kita ada pecahan dan ada penyebut. Apa yang kita harus buat? Langkah pertamalah, saya selalu bagi tahu pelajar saya, langkah pertama ialah hapuskan penyebut. Macam mana kita hapuskan penyebut pula? So, 9M bahagi 2, kalau kita darab dengan 2, apa akan jadi? Kita akan hapuskan penyebut. Dan inilah yang kita akan lakukan. Tetapi kalau kita darab, kita perlu darab seluruh ketaksamaan ini dengan 2. Kita tak boleh pilih 9M per 2 saja dan darab dengan 2. Tak boleh, ya. Kita perlu darab seluruh ketaksamaan ini. Sama dengan persamaan juga. So, apa yang kita buat? Darablah. Darab satu persatu, ya. Semua kena darab dengan 2. So, ini jadi 8M tolak 6 lebih daripada 14 tambah 9M. Dah. So, lepas ini, apa yang kita nak ialah kita nak selesaikan, maksudnya kita nak cari M adalah apa. So, kita perlu jadikan M sebagai perkara di sini. Jadi, ada M di sebelah kanan. Apa yang kita buat? Sini, ya. Ada M di sebelah sini. Okay, apa yang kita boleh buat dengan M ini? Kita perlu, di sinilah banyak pelajar akan buat construction. Ya, dia akan gerak sini, gerak sana. Gerak, dia tak nak di sebelah kanan, gerak ke kiri. Tak nak di sebelah kiri, gerak ke kanan. Dalam matematik, silalah faham operasi yang awak lakukan. Ini sangat penting. Lepas awak betul-betul faham operasi yang dilakukan, bolehlah awak gerak sini, gerak sana ke. Sebab itu adalah shortcut. Boleh guna shortcut. Shortcut ini bukanlah satu perkara yang buruk, ya. Tetapi, apa yang buruk ialah kalau kita gunakan shortcut tanpa faham asasi dia. Okey. So, apa yang kita buat sebenarnya ialah tolak 9M. So, kita boleh hapuskan ini di sebelah kanan. Jadi, kita perlu buat di kedua-dua belah ketaksamaan. Kiri pun kena buat, kanan pun kena buat benda yang sama. So, tolak 9M. Sini kita dapat negatif M tolak 6 lebih daripada 14 lah. 9M tolak 9M sudah jadi sifar. Okey, so sekarang apa yang kita tak nak ialah negatif 6 di sini kan. So, apa operasi yang kita patut lakukan di sini? Negatif 6 tambah 6 lah. Lepas kita tambah 6, dia akan jadi sifar. Betul tak? So, kita kena buat lagi sekali di sebelah kiri dan sebelah kanan. Benda yang sama kita kena ulang, ya. So, tambah 6, apa yang tinggal ialah negatif M di sebelah kiri, di kanan pula dia akan jadi 20. Alright, so sekarang kita ada satu masalah sebab kita tak nak negatif M. Kan? Kita nak M saja. Macam mana kita jadikan dia M? Lagi sekali, awak perlu faham operasi matematik asas yang awak lakukan. So, di sini kita darab dengan negatif 1 ataupun bahagi dengan negatif 1 untuk jadikan dia positif M. Okay, inilah yang kita lakukan, ya. Alright. So, dalam ketaksamaan, bila kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, okay, apa yang kita perlu lakukan ialah kita kena tukar tanda dia. Kita perlu tukar tanda dia. Terbalikkan tanda dia. Kalau lebih daripada, dia jadi kurang daripada. Dan ini akan jadi positif M. Di sebelah kanan, kita akan dapat negatif 20. Habis. So, inilah yang kita perlu ingat dengan ketaksamaan, ya. So, ketaksamaan, kalau kita darab atau bahagi dengan nombor negatif, perlu tukar tanda. Kalau tambah atau tolak dengan nombor negatif, tak perlu tukar tanda. Okey? Dah. Nombor 1 dah habis. Inilah jawapan dia, ya. M kurang daripada negatif 20. Mari kita buat nombor 2. Okey, tentukan skala. So, ini juga merupakan satu soalan yang dia sering tanya dalam kertas 1. Tentukan skala bagi rajah di bawah dalam bentuk 1 ke N. Okey, cuba dulu. Pause dan cuba dulu. Alright, so mari kita buat soalan ni. So, soalan ni, rumus bagi skala tidak diberikan, ya. So, skala ialah, rumus dia ialah kita perlu gunakan ukuran lukisan bahagi ukuran objek yang sepadan. Okey. So, mari kita ambil ukuran lukisan di sini. Saya nak ambil ini, ya. So, saya pilih sisi ini 9. Sisi sepadan dia ini.
ukuran dia 3, 9/3. So kita tak boleh tulis macam ni. Jangan tulis dalam bentuk pecahan. Kita perlu tukar kepada bentuk nisbah 9/3. Permudahkan dia jadi 3/1. Tapi skala kita tak boleh biarkan dalam bentuk ini. Skala perlu ditulis, sentiasa ditulis dalam bentuk 1/n. So maksudnya ini kita perlu jadikan dia 1. Macam mana kita jadikan dia 1? Bahagi 3 lah. Okey. So dia akan jadi 1/1/3. Inilah skala dia. So nilai n ialah 1/3. Okey, saya nak tekankan di sini, jika nilai ini, nilai n kurang daripada 1, so ini adalah nisbah lukisan ke objek. Okey, ukuran lukisan ke ukuran objek. Jadi, di sini kita boleh nampak nombor bagi ukuran objek kurang daripada lukisan. Ini kurang daripada lukisan kan? Maksudnya lukisan lebih besar. Okey, sebab ukuran bagi objek lebih kecil daripada, kalau kita lihat nisbah dia sajalah, berdasarkan nisbah dia saja, ukuran bagi objek kurang daripada lukisan. Okey, so contohnya, katakanlah kita ada soalan yang lain dan skala dia ialah, okey, saya bagi contohlah. Katakan saya ada satu segi empat sama sini, 1 cm, 1 cm. Katakan ini adalah lukisan dia. Okey, dan objek dia pula, objek dia 2 cm, 2 cm. Objek. So, apakah skala kita? Lukisan ke objek, 1/2. Okey, tengok di sini. So, ukuran bagi lukisan lebih kecil daripada objek. N lebih daripada 1 ya. Lukisan, jika N lebih daripada 1, maksudnya ukuran bagi lukisan ini kurang daripada objek. Maksudnya objek lebih besar lah, macam dalam rajah kita. Alright? Okey, mari kita pergi pada soalan seterusnya. So, ini kita boleh nampak ada segitiga dalam bulatan dan ada tangent. So, cuba pause dan buat dulu. Okey. So, dalam bab ini ya, kita boleh nampak ada satu segitiga dalam bulatan dan bucu dia menyentuh lilitan. Ini penting ya, bucu dia menyentuh lilitan dan salah satu bucu dia juga menyentuh tangent sini. Okey. So, bila kita ada situasi macam ni, bila kita ada segitiga macam ni dalam bulatan dan satu bucunya menyentuh tangent juga, tangent kepada bulatan ya. Jadi, kita ada satu hubungan yang istimewa di sini. X ini, so sudut di luar sini, sudut antara sudut antara garis ini, sekejap ya, sudut antara garis ini dengan tangent, okey, iaitu X lah. Dia sama dengan, sebenarnya dia sama dengan sudut bertentangan di sini. Maksudnya ini pun X. Okey. So samalah dengan sebelah sini juga. So sudut ini sebenarnya adalah sama dengan sudut bertentangan sini Y. Ini adalah Y. Okey. So sekarang kita boleh gunakan ini. Alamak. Okey, so kita boleh gunakan ini untuk selesaikan soalan ini. So di sini apa yang kita ada ialah satu garis lurus kan? Okey, tangent. Tangent tu garis lurus. Maksudnya sini X tambah Y tambah dengan 75, semua ini perlu sama dengan, sebab dia garis lurus kan? Dia kena sama dengan 180. Jadi X tambah Y sama dengan 180 tolak 75. Dan jawapannya ialah 105. Okey, so masalah di sini ialah pelajar biasanya dia akan cuba selesaikan X dan Y secara berasingan. Saya nak bagi tahu awak, untuk soalan-soalan macam ni, tak semestinya awak kena cari dia secara berasingan dulu baru tambah. Okey, kadang-kadang kita boleh cari terus hasil tambah dia, X tambah Y terus. Tak payah cari secara berasingan. Okey? Alright, mari kita tengok nombor 4 pula. Okey, so mari kita baca soalan dulu. Penyata kad kredit Encik Jamal menunjukkan baki tertunggak sebanyak RM180. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Jamal? Baik. Cuba dulu, pause dan cuba.
Okey, so ini adalah tingkatan 3 kad kredit. So ini adalah bab 3, tingkatan 3 kalau tak salah. Okey. So, apakah bayaran minimum? Ini awak kena hafal lah. So, bayaran minimum adalah 5% daripada baki tertunggak ataupun RM50 yang mana lebih besar. RM50 ataupun 5% daripada baki tertunggak. Okey. So mari kita cari dulu apakah 5% daripada 180. So kita perlu buat pengiraan di sini 5% daripada 180 ini ialah RM9. So RM9 ini kurang daripada RM50. Maksudnya apa? Maksudnya bayaran minimum oleh yang perlu dibayar oleh Encik Jamal ialah RM50 sebab RM50 lebih besar daripada 5%. Bayar 5% baki tertunggak. Okey. Alright, kalau ada soalan boleh tanya dalam komen ya. Saya akan cuba jawab semua soalan secepat yang mungkin. Alright. Okey, tengok soalan nombor 5 pula. Okey, ini juga adalah satu bab yang sangat popular ya dalam peperiksaan lah. Ini adalah berkaitan dengan sudut pedalaman. Sudut pedalaman. So, sebelum awak cuba soalan ni, saya nak ingatkan yang bagi bab ini, memang rumus untuk jumlah sudut pedalaman diberikan. Okey. Tetapi, kalau awak ingat, boleh ingat, baguslah. Tapi kalau tak ingat, jangan risau. Memang diberikan. Tetapi itu adalah jumlahnya saja. Ya? Bukan sudut pedalaman. Jumlah sudut pedalaman. Bukan satu sudut pedalaman. Jadi, apakah rumus dia? Rumus dia ialah N tolak 2. N ialah bilangan sisi. Ya? N tolak 2 darab dengan 180. So, ini adalah jumlah sudut pedalaman bagi poligon. Dan rumus ini boleh digunakan untuk poligon sekata dan poligon tidak sekata juga. Boleh digunakan untuk dua-dua jumlah dia. Okey. Macam mana kalau kita nak cari satu sudut pedalaman? Kalau kita nak cari satu sudut pedalaman, rumus ini hanya untuk poligon sekata sebab poligon sekata ada semua sudut dia sama. Jadi untuk satu sudut pedalaman kita hanya perlu bahagi nilai ini dengan bilangan sisi. Kita akan dapat satu sudut pedalaman. Tapi ini sekali lagi rumus ini hanya digunakan untuk poligon sekata. Sebab poligon tak sekata semua sudut dia tak sama. So kita tak boleh bahagi dengan bilangan sisi saja. Tak boleh. Alright. Tetapi kalau nak cari jumlah sudut pedalaman, ini kita boleh gunakan untuk semua. Poligon sekata boleh, poligon tak sekata pun boleh. Yang ini, jumlah sudut pedalaman. Okey? Alright, dengan ini awak boleh pause dan cuba soalan ini dulu. Okey, saya harap awak dapat jawab ya. Kalau tak apa, jangan risau. Kita belajar bersama-sama. Raja di bawah menunjukkan sebuah heksagon sekata. So, ini adalah poligon sekata ya. Dan sebahagian daripada poligon sekata PJS. So, ada satu lagi poligon sekata. PJS adalah sebahagian daripada poligon itu. Cari bilangan sisi poligon itu. Maksudnya poligon yang ada PJS inilah. Okey. So, macam mana kita boleh cari bilangan sisi poligon yang baru ini? So, sebenarnya apa yang kita perlu lakukan ialah kita perlu cari sudut pedalaman dia. Kalau kita boleh cari sudut pedalaman dia, sinilah X. Kalau kita boleh cari nilai ini, kita boleh tahu apa poligon ini. Dia ada berapa sisi berdasarkan sudut pedalaman dia. Okay. So, sekarang matlamat kita ialah cari X. So, macam mana kita boleh cari X? Pertama sekali, sini 80, sini pun 80 ya. Okey, sebab kedua-dua ini adalah poligon sekata. So dia ada simetri lah. Okey. So 80 darjah, 80 darjah. Okey. Sekarang masalahnya ialah ini. Apakah nilai ini? So nilai ini dengan nilai ini sebenarnya adalah nilai yang sama. Betul tak? Sebab dua-dua nilai ini adalah sudut pedalaman bagi heksagon sekata. Baik, so macam mana kita cari sudut pedalaman bagi heksagon sekata? Gunakan rumus ini. So Y sebenarnya ialah heksagon ada 6 sisi. Ya? Jadi 6 tolak 2 darab dengan 180. So saya nak cari satu sudut pedalaman saja, bukan jumlah dia. Jadi apa yang saya perlu buat? Bahagi dengan 6.
Jadi awak akan dapat jawapan 120 darjah. So Y ini ialah 120 darjah, 120 darjah. Okey. So sekarang kita sudah dapat semua sudut di dalam sini. So macam mana kita dapatkan X? Nah, X ini sebenarnya apa yang saya baru highlight di sini ialah sebuah pentagon, betul tak? Ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ini bukan pentagon sekata. Ini tetap pentagon walaupun bukan pentagon sekata. Jadi kita boleh gunakan rumus ini untuk jumlah sudut pedalaman dia. So mari kita cari jumlah sudut pedalaman dia. So kenapa kita nak cari jumlah sudut pedalaman dia? Sebab kalau kita dah dapat jumlah dia, kita boleh tolak sudut yang lain untuk dapatkan X. Betul tak? Okay. So mari kita buat dia. So mari kita cari sudut pedalaman, jumlah sudut pedalaman bagi pentagon, 5 sisi. So 5 tolak 2 darab dengan 180. Ini ialah jumlah sudut pedalaman bagi pentagon ini, dan ini adalah sama dengan, so kita perlu cari hasil tambah semua sudut di dalam sini kan. So ini sama dengan X tambah 2 kali 80, ada 2 kali 80 darjah, ada 2 kali, tambah sini 120 pun ada 2 kali, 2 darab 120. So kita boleh selesaikan dia gunakan kalkulator ya. So awak akan dapat jawapan 140 darjah. X ialah 140. Okey, so sekarang kita sudah cari nilai sudut pedalaman sini, 140. Nilai sudut pedalaman bagi poligon sekata yang ada PJS. So berapa sisi, itu soalan dia kan, berapa sisi poligon dia? So kita boleh guna balik formula sudut pedalaman. So sudut pedalaman dia 140 kan. So 140 maksudnya 140 sama dengan N tolak 2, kita tak tahu bilangan sisi. Kita nak cari N lah. Darab 180 bahagi dengan N. Okay. So sekali lagi hapuskan penyebut, darab semua dengan N. 140 N sama dengan N tolak 2 darab 180. Okay. So bahagi 20 kita ada 9. Bahagi 20 ada 7. 7N sama dengan darab 9 ke dalam sini, 9N tolak 18. Okey, so di sini kita akan dapat tambah 18 tolak 7N. So kita akan dapat 2N sama dengan 18. Dan N sama dengan 9. Bilangan sisi bagi poligon yang baru itu adalah 9. Okey guys, itu sahaja untuk video ini ya. Kalau membantu, please share dengan kawan-kawan supaya mereka dapat manfaat juga. Silalah like video ini dan boleh subscribe ya, sebab saya memang akan menghasilkan banyak video untuk menyediakan awak untuk SPM. Baiklah, jumpalah di video seterusnya.